Yang berhormat Datuk Dr. Hassan Ali. Takbir. Himpun, himpun. Selamatkan akidah. Himpun, himpun. Satukan ummah. Himpun, himpun. Untuk Allah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. Saudara pengacara majelis yang telah mencurahkan seluruh kekuatan lahiriahnya bagi menghidupkan suasana daripada mula sampai sekarang ini. Yang berbahagia, yang saya kasihi, yang saya hormati, yang saya sanjung, Saudara Tuan Haji Azmi Abdul Hamid yang merupakan pengerusi kepada Urustia Himpun Peringkat Kebangsaan. Yang berbahagia, yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Abdullah Zaid, Presiden ISMA, di antara NGO yang paling kehadapan sejak daripada awal-awal lagi untuk secara sukarela mendaftarkan diri untuk menguruskan majlis ini bersama dengan teman-teman di lokaliti-lokaliti yang ditentukan. Yang berbahagia sahabat saya Tan Sri Datuk Seri Profesor Dr. Ibrahim Abu Shah, mantan Naib Chancellor UiTM, yang sejak daripada bersara bergerak untuk membangunkan insan-insan korporat, insan-insan profesional supaya mereka tampil untuk membangunkan kekuatan umat di Malaysia ini. Dan kepada saudara yang saya baru mendengar kali pertama, saudara Kamarudin Abdullah, yang telah memberikan satu ucapan yang saya merasakan ucapan yang akan meletakkan satu benchmark kepada kita yang sudah begitu lama memeluk Islam. Bayangkan, a convert bukan saja boleh bercakap, bukan saja boleh meyakinkan, bukan saja boleh dapat menjentik hati-hati insan. Inilah kualiti saudara Kamarudin yang kita dengar sebentar tadi. Kepada seluruh pimpinan yang hadir pada hari ini, kepada teman-teman, tuan-tuan, kepada teman-teman media yang tak jemu-jemu datang dalam program-program himpun yang kali yang keempat ini, kita mengucapkan terima kasih kepada mereka seluruhnya, khusus kepada pengendali yang menyambut program ini di peringkat Pulau Pinang, 2 orang anak beranak, saudara Muhammad Hafiz Haji Nordin bersama dengan ayahnya Pak Nordin. Siang, malam, pagi, petang bukan senang nak menghimpunkan hampir 3,000 orang pada hari ini. Sayangnya dalam Malaysia kini sebut 1,000 orang saja. Saya tak tahulah macam mana keikhlasan kita. Mari kita bilang sebentar nanti berapa jumlah yang sebenarnya. Inilah gambaran-gambaran yang kita dapat. Kalau misalnya orang Islam yang menulis begitu, orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menulis sedemikian, tanyakan kepada penulis itu, apa pegangan Islam kita? Apa pegangan keimanan kita? Apa pegangan ketakwaan kita?
Apa peranan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bertanggungjawabkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudara, untuk mengadakan majlis yang ada kaitan dengan akidah ini bukannya mudah. Banyak rintangan-rintangan dan halangan-halangan. Setengahnya keluarga kita sendiri yang menghalang. Setengahnya sahabat-sahabat kita sendiri yang menghalang. Setengahnya pertubuhan-pertubuhan kita sendiri yang menghalang. Setengahnya persatuan-persatuan kita sendiri yang menghalang. Saya terlalu yakin di Pulau Pinang ini ada orang datang kepada kita, jangan hadir. Saya terlalu yakin di seberang perai ini ada orang yang memberitahu, jangan hadir, itu program UMNO. Siapa yang UMNO di atas pentas ini? Saya terlalu yakin ada orang memberitahu jangan hadir, sebab yang hadir itu nanti Hasan Ali. Dia itu bukan ahli PAS lagi. Saudara-saudara, di antara mereka yang menghalang kehadiran kita ini, kalau teman-teman PKR, saya tak berasa terasa sangat. PKR parti campur. Ada orang India dalam PKR, ada orang Cina dalam PKR, ada orang Melayu dalam PKR, saya boleh faham. Tapi kalau bekas parti saya yang namanya Parti Islam se-Malaysia tak boleh hadir majlis akidah, tak boleh pergi program akidah, saudara fikir-fikirkanlah. Saudara-saudara, bukan saya nak bawa irama politik dalam ceramah ini, tapi saya membawa satu reality. Saya terpelanting sebagai ahli PAS pada 8 hari bulan Januari yang lalu. Apa salah saya? Bukan saya terlibat dalam corruption. Bukan saya terlibat dalam CBT. Bukan saya terlibat dalam hal-hal seksual. Bukan saya terlibat dalam soal-soal gay. Bukan saya terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang tidak diizinkan. Sama ada peraturan yang dibuat atau undang-undang yang ada. Tapi saya yakin saya digugurkan, dipecat, perkataannya pecat. Kerana saya terlibat dalam hal-hal mengenai akidah. Di Selangor, saya tak bagi orang Melayu minum arak. Tetapi siapa yang menentang? Bukan DAP saja yang menentang. Orang Melayu menentang. Siapa orang Melayu itu antaranya? Pemimpin-pemimpin PAS. Saya minta maaf kalau ada unsur politik sikit. Saya bukan mendendam. Kemudian saudara-saudara, saya terlibat dalam hal-hal untuk mencegah, meniadakan rumah urut yang membawa zina. Kalau orang-orang di AP marah, saya boleh faham. Orang yang pakai kopiah marah, saya tak boleh faham. Lepas itu saya terlibat sampai ke peringkat antarabangsa, nama saya naik. Orang Rom cerita tentang saya. Di England cerita tentang saya. Di Amerika cerita tentang saya. Di Christchurch di New Zealand cerita tentang saya. Saudara, di UMC tadi Cikgu Azmi sebut, di UMC tadi insya-Allah tadi kita dengar Ustaz Abdullah sebut,
Saudara, kita mempunyai bukti-bukti nyata bahawa berlaku proses daripada pukul 6.30 petang sampai pukul 11 malam, seluruhnya adalah program Kristian. Dikatakan ada 50 orang Melayu ada di situ. Tetapi bila penyiasatan dibuat, yang lain dah lepas lari, tinggal 12 orang saja yang ada. Mereka dijemput untuk berbuka puasa di gereja. Berbuka puasa itu terbayangkan, berbuka puasa di gereja. Itu lebih kurang macam itulah. Setelah berbuka puasa, tuan-tuan yang berada di seberang perai, tuan-tuan yang berada di mana lagi tuan-tuan? Di Tasik Gelugok, tuan-tuan yang berada di Kulim, tuan-tuan yang berada berdekatan dengan kita di sini. Selepas berbuka biasanya, tuan-tuan tak menjamah lagi makanan berat. Tuan-tuan bersembahyang, pergi bersembahyang berimam, sembahyang maghrib 3 rakaat. Tak ada kemudahan sembahyang disediakan. Tak bersembahyanglah mereka yang kononnya berpuasa itu. Kok yang menjerit itu pun ada di situ barangkali. Minta maaf, kita gurau aja. Tapi saya nak menyebutkan saudara-saudara, saya dipecat kerana saya menubuhkan satu unit namanya USA, Unit Selamatkan Akidah, di bawah portfolio saya semasa saya menjadi ahli Exco. Saya digugurkan menjadi ahli Exco pada 16 hari bulan Januari yang lalu. Yang baru ni. Exco tuan-tuan, Exco. Gaji Exco lumayan. Kereta Exco lumayan. Allowance rumah Exco lumayan. Saudara boleh telefon ke mana saja dalam dunia, kerajaan bayar bil-bil telefon. Saudara buka aircon dekat rumah, diairconkan sampai dapur, bilik air pun, pancok mana pun airconkan, akan dibayar oleh kerajaan. Peruntukan untuk keluar negeri dibayar. Bawa anak melawat dalam negeri dibayar. Sebagai Exco, menteri negeri. Tapi saya redha dilucutkan. Yang cantiknya, saya ingat isteri saya tak gembira, saya ingat isteri saya tak seronok. Saya ingat anak saya pastinya akan melenting. Yang masih belajar universiti pun ada yang memerlukan bantuan bulanan, yang memerlukan sedikit imbuhan dan sebagainya. Tiba-tiba ayahnya sudah tidak menjadi ahli Exco lagi. Tapi alhamdulillah, anak saya menerima seadanya. Isteri saya menerima seadanya. Makin kuat pula dakapan isteri terhadap saya. Saudara-saudara yang saya sebut, yang muliakan sekalian, permasalahan akidah ini, saya pun tak nak lanjutkan lagi. Sebenarnya saya nak lanjutkan tadi. Mengapa parti saya, bekas parti saya, tidak membenarkan ahli-ahlinya menyertai himpun. Tapi saya pergi juga. Dia kata pemimpin-pemimpin jangan pergi. Masa di Shah Alam pelancaran, saya pergi juga. Dia kata pemimpin-pemimpin tak boleh pergi, tak boleh ikut roadshow himpun. Saya pergi juga. Saudara, majlis berhimpun untuk menentukan satu keputusan penghakiman
Satu dunia ni disuruh datang. Tapi majlis mengesakan Allah, majlis mentauhidkan Allah, jangan pergi, jangan pergi. Di mana logiknya? Di mana logiknya? Sebab itu, tuan-tuan, kita akan terus mengadakan himpun ini, roadshow ini. Habis negeri ke negeri, di Selangor kita dah turun daerah demi daerah. Tadi yang disebutkan oleh Cikgu Azmi, tuan-tuan kena buat mukim ke mukim, kampung ke kampung, unit keluarga ke unit keluarga, bagi tahu mereka tentang akidah, tentang murtad. Yang kedua, saya nak cerita sikit. Sebab macam kata tadi saudara-saudara kita, Saudara Hafiz tadi mengatakan, Ustaz Abdullah Zaid mengatakan, Saudara Kamarudin pun menyebutkan tadi, ada orang sengaja tak mau percaya wujudnya gejala murtad. Tak nak percaya. Termasuk pimpinan parti yang pernah saya anggotai. Tak mau percaya. Mana ada orang Islam kuat iman. Orang Islam ada benteng dalam hidup dia. Kita tak pernah dengar ada orang Islam masuk Kristian. Unit Selamatkan Akidah sudah mengumpulkan hampir 60 orang yang datang. Sebahagiannya suami isteri. Rupa macam Hafiz. Kulit macam Hafiz. Handsome macam Hafiz. Makan macam Hafiz. Minum macam Hafiz. Bercakap macam Hafiz. Budaya macam Hafiz. Berkeluarga macam Hafiz. Tapi yang tak semacam Hafiz, mereka tidak lagi menuturkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 orang suami isteri datang ke rumah saya 2 minggu yang lalu. Mereka sudah dibaptize. Mereka sudah dibaptize. Mereka sudah minum holy water. Mereka sudah menghadiri beberapa kali yang dinamakan late supper, makanan malam cara Kristian. Mereka diberikan gadget untuk mendengar Bible saban hari, saban malam, saban pagi, saban petang. Gadget yang menggunakan cahaya suria. Tak perlu pakai bateri. Tak perlu recharge. Buka aja Bible, buka saja translation, buka saja illustration, buka saja description. Saudara Kamarudin boleh cerita panjang lebar tentang ini. Saudara, gereja Pertubuhan Kristen bayarkan sewa rumah RM1,700 sebulan. RM1,700 sebulan kepada satu ibu tunggal anak 3 orang. Makanan bulanan, provision, monthly provision, sundry. Bahan-bahan makanan itu dihantar ke rumah, dibagi tahu saya. Tak habis lagi supply bulan ini, bulan depan dah datang lagi. Tak habis lagi, datang lagi. Anak 3 orang, perbelanjaan sekolah ditanggung penuh. Setiap kali anak-anak ini menyambut hari lahir, termasuk ibunya yang ibu tunggal itu, dapat hadiah. Apa hadiahnya? Komputer riba. Apa hadiahnya? Kamera mahal. Keluarga ini dibelikan kereta. Sebab gerakan Kristian antarabangsa mempunyai fund yang disebutkan kepada saya almost unlimited.
Itu yang disebutkan kepada saya. Saya tak tahu tapi disebutkan kepada saya. Jalinan antarabangsanya hebat. Terjalin daripada Amerika, daripada England, daripada Holland. Terjalin daripada Australia, daripada New Zealand. Terjalin daripada Norway, daripada Sweden sampai negara-negara di Asia. Terjalin di Filipina, terjalin di Indonesia, terjalin di South Korea. Sekarang ini yang paling ramai pendakwah-pendakwah mereka datang daripada South Korea. Minimum datang ke sini 1 tahun. 1 tahun minimum. Cik Kamarudin boleh betulkan kalau ada yang tak betul. Bayang tentang mereka yang datang ini, pendakwah-pendakwah yang datang ini kebanyakannya ada PhD. Hampir semuanya ada master's degree. Beberapa orang dilaporkan bukan 1 PhD sampai 2-3 PhD. Antara PhD-nya dalam bidang social psychology. Bayang tuan-tuan dan puan. Dihantar ke kawasan Melayu, dia boleh cerita tentang orang Melayu, boleh bertabiat orang Melayu, boleh berbudaya orang Melayu, boleh memenangi hati Melayu. Dilaporkan. Pemberita-pemberita cuba catat betul sikit. Ini dilaporkan. Di satu tempat di Petaling Jaya, waktu zuhur, ada 3 orang pendakwah-pendakwah daripada Eropah datang. Pakai kopiah putih, bukan kopiah hitam. Kopiah putih. Pakai kopiah putih. Pakai kurta, baju, separuh jubah. Mereka sembahyang zuhur di masjid itu. Dia Kristian. Semata-mata nak menarik minat orang-orang Islam. Supaya ada association, social association, communal association antara mereka dengan orang yang nak didakwahkan oleh mereka. Bayang saudara. Orang ini ada tak di seberang perai? Ada. Orang ini ada tak di Tasik Gelugor? Ada. Orang ini ada tak di balik pulau? Ada satu kampung di balik pulau namanya Kampung Perlih. Ada tak orang ini? Ada. Ada tak orang ini dalam komuniti masyarakat kita? Ada. Kemungkinan orang ini juga ada dalam perhimpunan ini. Itu sebab jadi 1000 orang aja yang hadir tu. Inilah yang berlaku saudara-saudara. Oleh itu, cerita kita ni. Macam mana anak saudara, macam mana diri saudara, saya nak menyebutkan. Saya baca tak kurang 9 laporan-laporan mengenai salah laku pemuda-pemuda, pemudi-pemudi sejak saya baca tu 20 tahun dengan dulu sampai sekarang ini. Laporannya terakhir dibuat oleh 5 orang profesor tak salah saya daripada UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Melaporkan mengenai tentang cara hidup anak-anak muda. Yang sebagian daripada cara hidup itu sukar untuk dimengerti, sukar untuk diketahui, dan kita nak cari jalan macam mana nak mengerti mengetahuinya supaya satu program boleh diadakan untuk menyelamatkan mereka. Apa finding? Dapatan-dapatan daripada kajian itu, pertama sekali, kenapa mereka bertindak demikian? Kenapa mereka melakukan seks? Seawal umur 9 tahun mereka melakukan seks. Seawal 11 tahun melakukan seks. Seawal 13 tahun setengahnya sudah mula mengandung. Tonton bayangkan kajian yang dibuat itu. Tapi saya bukan nak menyebutkan kajian ini, dapatan-dapatan ini. Saya nak sebutkan apa recommendation mereka. Recommendation yang pertama, macam juga yang disebut oleh Ustaz Abdullah, macam juga yang disebut oleh Ustaz Kamarudin tadi, macam juga yang disebut oleh Hafiz, macam juga yang disebut oleh Cikgu Azmi tadi. Apa dia? Balik kepada Islam. Balik kepada Islam. Saudara, pada 31 hari bulan pagi, yang baru di 31 Disember, saya mengetuai
Satu kumpulan sejak pukul 1 pagi sampai pukul 5 pagi. Pergi ke tempat pusat hiburan, termasuk hotel 5 bintang di Petaling Jaya. Tengok anak-anak kita minum, berjoget, menari. Saudara, di hotel 5 bintang saya perhatikan tak kurang daripada 60-70 orang anak-anak kita. Anak-anak perempuan yang comel-comel. Muka comel, kulit comel, setting rambut comel, pakaian comel. Menggambarkan mereka anak orang-orang besar. Saudara nak tahu, bila kita mendekati mereka, minta IC, buat statement sikit. Sambil memberikan IC buat statement, boleh tuang lagi whisky brandy itu depan kita, anak perempuan. Sambil kita tulis, sambil statement, boleh makan kacang selamba makan kacang. Satu hari bulan pagi, satu lagi rates kita buat. Kali ini saya mengetuai satu kumpulan untuk pergi ke hotel bajet. Hotel bajet menawarkan bilik bukan 1 malam, bukan 1 hari. Bilik ditawarkan ikut jam. 1 jam RM9.99. Ada tak di Pulau Pinang hotel macam itu? Tak ada. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Bayang saudara, bila kita buat, bila kita tengok, tuan-tuan, ada satu bilik kita ketuk, dalam tu 5 laki-laki, 1 perempuan. Yang 1 laki, 1 perempuan lumrah. Dan mereka kebanyakannya pelajar-pelajar IPT, Pusat Pengajian Tinggi. Jangan sebut universiti mana. Bayang saudara, kenapa ini berlaku? Macam Cikgu Azim menyebutkan, tidak lain dan tidak bukan, mereka, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, mereka goyah daripada 3 tiang agama, tiang Islam. Apa dia 3 tiang Islam? Pertama apa tuan-tuan? Pertama akidah. Kedua apa tuan-tuan? Kedua syariah. Ketiga apa tuan-tuan? Ketiga akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Akidah hanyut, syariat peraturan Allah. Anak kita, tuan-tuan dan puan, mari kita test anak kita. Tes asas-asas al-ahkamul khamsah, rukun yang 5. Anak kita tak tahu, cuba tuan-tuan tanya anak tuan-tuan, berapa yang tahu mengenai najis mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah? Balik ni tuan-tuan tanya anak tuan-tuan. Panggil anak kita 4 orang, siapa yang tahu jawab, bagi contoh dan cara mencucinya tetap najis ni. Najis mughalladhah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah. Itu syariat, fiqh. Tak boleh jawab tuan-tuan. Saya yakin daripada 10 orang tak boleh jawab. Tak apalah, kita apa sikit kot. Kan ya? Tuan-tuan nak balik dah ke? Penjaga masa yang nak balik ni. Saudara, bab tentang akidah, macam saudara Kamarudin menyebut, mana kita diajar bab akidah? Akidah macam akidah deskripsi daripada Hasanul Banna dan Said Qutb, mengulas mengenai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa orang dalam majlis ini yang pernah mengikuti ulasan yang sedemikian di masjid, di surau, di madrasah, di mana-mana? Saudara, yang ketiga yang saya ingin menyebutkan. Yang ketiga, kemana kita nak pergi selepas ini?
Saudara dah dibentangkan dengan masalah yang ada. Masalahnya masalah struktural, masalah non-structural, and structural and non-structural. Dan kita mesti a matter of mesti kita bersama-sama dengan berapa juta rakyat yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mulai sekarang ini, sing-sing tangan, tuan-tuan dan puan. Untuk apa sing-sing tangan? Menyediakan diri kita berada di saf hadapan. Untuk apa? Untuk kita bertindak selepas ini bersama-sama dengan himpun. Dan selepas 21 hari bulan 2 ada satu pelancaran besar-besaran akan dibuat. Satu NGO bersama-sama dengan NGO yang lain. NGO ini fokus kepada 3 perkara, namanya IMR. Apa dia IMR? I itu Islam, M itu Melayu, R itu institusi raja dan perlembagaan. Inilah yang kita nak buat. Saya harap di sini, saya harap di Pulau Pinang, saya harap di Kedah, saya harap di Perlis, saya harap di utara Perak. Mari kita berbondong-bondong menyelamatkan umat. Menyelamatkan umat, menyelamatkan isteri kita. Menyelamatkan umat, menyelamatkan suami kita. Menyelamatkan umat, menyelamatkan anak-anak kita. Menyelamatkan umat, menyelamatkan jiran tetangga kita. Menyelamatkan umat, menyelamatkan anggota masyarakat kita. Akhirnya menyelamatkan umat kita seluruhnya daripada bahaya bencana murtad akibat daripada kekuatan akidah yang tidak ada ditanamkan dalam diri kita, dan kita menganggap mudah. Pada masa yang sama ada pula parasit perosak akidah yang melarang kita untuk bersama-sama berkecimpung dalam program-program akidah seperti ini. Yang kedua saudara, saya harap tuan-tuan ingat tak, saya dulu ada Akrab namanya, Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Akrab. Berapa tahun saya buat program? 35 tahun. Apa program saya buat? Summer camp, smart learning, parenting. Saudara, saya tes selama 35 tahun ilmu fardu ain anak-anak. Mudah saja. Selama 35 tahun saya kecualikan mereka yang hadir. Yang hadir itu 300-400 orang satu sesi. Yang sekolah agama saya kecualikan, yang mahat tahfiz saya kecualikan, yang sekolah Arab saya kecualikan. Yang saya letak dekat situ yang akan menjawab soalan ini ialah mereka yang sekolah biasa. Apa dia saya suruh? Saya minta angkat tangan. Biasanya saya bagi duit RM50, letak RM50 macam ni. Demonstrasikan sembahyang subuh 2 rakaat di hadapan dengan rukun fi'li, rukun qaulinya yang tepat. Demonstrasikan di depan. Sehingga ini dah 35 tahun tak ada yang lulus dalam demonstrasi itu. Tadi dikatakan anak-anak 70% dikatakan tidak boleh bersembahyang. 70% itu angka, saya rasa. Itu angka tuan-tuan dan puan, susah saya nak terima. Pasal dalam observasi saya bukan 70%. Hampir 95% ke 98% tak boleh menunaikan sembahyang 2 rakaat sembahyang subuh. Sudah ya, doa iftitah. Cuba cek doa iftitah anak dara kita umur 23 tahun nanti balik di rumah. Cuba cek. Cuba cek doa kunut anak teruna kita 24 tahun di rumah kita. Tak boleh baca. Baca pun tajwidnya tak betul, bacanya makhrajnya tak betul. Apalagi tuan-tuan tes, suruh dia baca Fatihah. Masya Allah tuan-tuan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya nak mengakhirkannya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Oleh kerana saya merupakan pemimpin kecil di kawasan saya selalu dijemput majlis angkat nikah. Hanya duduk saja. Kadang-kadang saya jadi saksi. Duduk saja. Kadang-kadang saya menerima hantaran. Saya diminta berucap dalam menerima hantaran.
Sekarang ni saya rasa berat nak hadir majlis akad nikah. Pasal bila imam suruh mengucap kepada mempelai laki-laki, kebanyakannya tak boleh mengucap, tuan-tuan dan puan-puan. Asyhadu tak betul. Asyhadu Allah ilaha illallah tak betul. Asyhadu tak betul. Kalau yang keturunan Jawa ngadu lagi tak betul. Tak boleh. Siapa mereka? Engineer. Siapa mereka? Medical doctor. Siapa mereka yang belajar di New Zealand? Siapa mereka yang belajar di England? Tapi mengucap bahasa selatan, telo, dia kata telo. Sini macam mana telo? Telo ni tak. Logat. Logat tu lain logat. Tapi boleh tak apalah, tak apa, boleh lah. Logat pun boleh lah. Pelek. Pelek tu tepat. Okey. Tak betul tuan-tuan. Lepas tu imam suruh, kadi suruh baca Fatihah. La ilaha illallah, berketuntang tuan-tuan. Berketuntang. Bismillah pun tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul tuan-tuan. Tak betul. Ada alham. Ada alham, gitu tu. Ha bersimpul. Tak betul. Kalau ngalqam lagi teruk. Tak boleh baca. Soal mat itu tu. Mat asli, mat biasa. Tak tahu berapa harakat nak sebut. Ar-Rahman, kadang-kadang Ar-Rahmanir-Rahim. Betul ke Pak Nudin? Atau Pak Nudin ajak lagu tu? Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya nak mengakhirkannya. We are all in a position of very, very vulnerable. Very, very vulnerable, including me and my children and my family. Sangat vulnerable. Vulnerable artinya tuan-tuan dan puan, kita berada dalam satu posisi yang mudah bertukar, yang mudah mengubah haluan, yang mudah terjerat, yang mudah terpaut, yang mudah didekati, yang mudah ditawan, yang mudah diperangkap. Perangkap akidah Kristian. Pasal apa mudah? Ilmu agama tak ada, penghayatan agama tak ada. Di rumah tak baca Quran, di rumah tak sembahyang, mak tak sembahyang, bapa tak sembahyang. Nombor dua tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kenapa kita menjadi manusia insan vulnerable dalam konteks akidah ini? Yang nombor dua disebabkan kita tak ambil pusing tentang akidah ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang datang daripada jauh dan dekat seluruh Pulau Pinang ini. Terima kasih tuan-tuan, majlis yang disusun dengan baik. Saya nak mengatakan tuan-tuan, ini yang keempat. Daripada saya perhatikan, daripada saya naik tadi minum, daripada saya turun, daripada saya duduk, dan saya perhatikan tuan-tuan, daripada yang di luar sana tuan-tuan tak bergerak-gerak. Ada yang nak kencing tadi, daripada awal-awal nak kencing, duk tahan kencing lagi ni. Disiplin yang ada. I must say, this is one of the most well organized himpun setakat ini. Yang bertepuk ni bukan terlibat menganjur pun. Saudara-saudara. Dan akhirnya, yang ketiga, saudara, minda sudah dibuka. Hati sudah terbuka. Jiwa sudah terbuka. Serukan supaya ada cahaya hidayah. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Wallahu bikulli syai'in alim. Cahaya-cahaya bertitih-titih di atas cahaya. Nak masuk dalam jiwa, dalam dada kita. Cahaya kebesaran Allah, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cahaya itu kita diterangkan di Pulau Pinang. Dengan cahaya itu kita diterangkan waktu kita nazak. Dengan cahaya itu waktu kita diterangkan di kubur. Dengan cahaya itu kita diterangkan di akhirat nanti di padang mahsyar. Dengan cahaya itulah memimpin kita ke pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, marilah kita sama-sama sebagai akhirnya. Saya hendak saudara kuat-kuat saudara. Kuat-kuat. Macam kuat saudara pengacara tadi, tuan-tuan pengacara.
Itu dah letih, dah hilang kat mana, dah letih dia dah. Dia kena jaga dia punya vokal. Nanti saya nak latih dia punya vokal tu. Dia bagus dia kalau menjerit tuan-tuan 2 hari, dia tidur 3 hari tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan kuat-kuat ikut saya. Ini namanya sikit daripada petikan-petikan zikir munajat. Sekuat-kuat tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan bangun, cantik je tuan-tuan bangun. Semuanya bangun tuan-tuan dan puan. Sila bangun. Wak kasiran ambil gambar tengok orang bangun ni. Angkat kamera tu wak kasiran. Allah wak kasiran. Angkat kamera tu. Allah wak kasiran. Angkat kasiran supaya dapat panning shot. Okey. Kuat-kuat ikut. Media pun bangun sekali. Bagus. Saya tak suruh media bangun, media pun bangun sekali. Alhamdulillah. Tulis betul-betul, bukan 1000 orang tau. Okey, kuat-kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha. Kuat lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha. Sebelah belakang tu kuat lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha. Lagi kuat tuan-tuan, di luar sana, di luar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad ya Rasulullah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad ya Rasulullah, ya Dzal Jalali
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berkatikanlah perhimpunan kami pada hari ini wahai Allah. Engkau sebarkanlah kebaikan kehadiran kami ini kepada ibu dan ayah kami yang kami sangat cinta dan kasih kepada mereka. Engkau berilah kekuatan yang ada ini wahai Allah. Engkau tumpahkan pahalanya kepada ibu dan ayah, sama ada mereka yang masih hidup atau telah pergi bertemu dengan Engkau wahai Allah. Ambillah sedikit daripada percikan-percikan pahala ini wahai Allah. Letakkan di pinggir-pinggir tempat-tempat mereka wahai Allah, supaya Kau kurangkan siksa kubur mereka di hari ini wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau lahirkan kami sebagai seorang Islam. Engkau telah besarkan kami sebagai seorang Islam. Engkau telah remajakan kami sebagai seorang Islam. Engkau telah dewasakan kami sebagai seorang Islam. Engkau tuakan kami sebagai seorang Islam. Sakitkan kami sebagai seorang Islam wahai Allah. Nazakkan kami sebagai seorang Islam wahai Allah. Engkau cabutlah nyawa kami dengan kami kembali kepada Engkau sebagai seorang Islam wahai Allah. Tutuplah mata kami sebagai seorang Islam wahai Allah. Tutuplah penglihatan kami untuk melihat istri dan anak-anak kami sebagai seorang Islam wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, apa yang ada kepada kami kalau berfikir, kebolehan berfikir, kami akan infakkan untuk agama Engkau wahai Allah. Kalau ada yang kepada kami ini kesehatan kami sebagiannya, kami infakkan untuk agama Engkau wahai Allah. Bukakanlah jalan ini kepada kami wahai Allah. Bukakanlah jalan ini kepada kami wahai Allah. Bukakanlah jalan ini kepada kami. Kalau kami tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab murni ini, sebagaimana Engkau sebut dalam kitab suci-Mu Al-Quran, Engkau akan memilih kaum lain untuk menggantikan kami. Jangan Allah, jangan Allah, jangan Allah. Pilihlah kami wahai Allah. Pilihlah kami wahai Allah. Pilihlah kami wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berilah kekuatan kepada kami untuk membimbing umat ini wahai Allah. Engkau bukakanlah hati-hati umat ini wahai Allah, untuk memudahkan majlis-majlis ini dilakukan wahai Allah. Engkau binalah hati-hati mereka wahai Allah. Lembutkan pemikiran mereka dan hati mereka wahai Allah, supaya mereka bersama-sama menyokong dengan kuatnya majlis seperti ini. Bukan menghalangnya wahai Allah, bukan mencegahnya wahai Allah, bukan menepikan kepentingannya wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan kami dalam dunia ini wahai Allah. Kejayakanlah kami dalam dunia ini wahai Allah. Berjayakan anak-anak kami di dunia ini dengan kejayaan yang mengertikan oleh Engkau dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kami diberikan al-falah,
supaya seluruh kami dimasukkan dalam kumpulan al-muflihun, mereka yang berjaya di dunia dan mereka yang berjaya di akhirat. Wahai Allah, ya Allah, ya Tuhan kami berazam, wahai Allah, dengan sisa-sisa baki-baki umur yang ada ini, kami akan gunakan untuk menjaga akidah kami supaya murni sepanjang masa. Wahai Allah, tolonglah wahai Allah, tolong wahai Allah, tolong wahai Allah. Berilah kekuatan kepada tangan kami, berilah kekuatan kepada kaki kami, berilah kekuatan kepada penglihatan dan pendengaran kami, berilah kekuatan kepada otak kami untuk memikirkan, berilah kekuatan untuk hati nurani kalbu kami untuk merasakan. Wahai Allah, ya Allah, ya Tuhan kami ingin melihat Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari pembalasan nanti. Wahai Allah, kami semua ingin melihat wajah-Mu nanti. Wahai Allah, yang Kau janjikan kepada kami nanti. Wahai Allah, kami ingin membawa anak-anak dan istri kami, kaum keluarga kami dan anggota masyarakat kami berbondong-bondong, wahai Allah, berada dalam kesatuan insan yang Kau memberikan surga kepada mereka. Wahai Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya ikhlaskan kami. Wahai Allah, ikhlaskan kami. Wahai Allah, ikhlaskan kami. Wahai Allah, kami datang kerana Engkau. Wahai Allah, kami pulang kerana Engkau. Wahai Allah, kami tidur kerana Engkau, kami berjaga pun kerana Engkau. Apa yang kami lakukan semata-mata kerana dan untuk Engkau. Wahai Allah, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna nakun khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bihaqqil Fatihah wasirril Fatihah, ya farjaham, ya kashifal gham, ya man abdi irham rafa'na, ya dafal bala'i ya Allah, wa ya dafal bala'i ya Rahman, wa ya dafal bala'i ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika minal juhdil bala' wa darqil shiqa' wa su'il qada' wa shamatatil a'da. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekianlah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita. Saya ikhlas dan saudara ikhlas. Semuanya program ini dari awal hingga akhir diwarnakan dengan warna keikhlasan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Kita bersama
doakan akidah umat Islam bukan sahaja di Malaysia, bukan sahaja di Pulau Pinang, tapi di seluruh dunia ini akan terus terpelihara insya-Allah.